Jangan lupa, Misteri Jam 12. Pendengar 897, saya akan teruskan dengan pengalaman selanjutnya. Awal tadi adalah bunyi yang dikatakan oleh pendengar kita. Serupa, sama ataupun tidak, saya tidak pasti. Tapi katanya, di rumah yang diceritakan, beliau tinggal di sebuah rumah. Rumah di seberang tambak. Pengalaman daripada pendengar kita bukan di Singapura, penduduk di seberang tambak. Rumah teres 1 tingkat. Katanya di sini kawasan perumahan yang dia tinggal dah banyak rumah katanya banyak rumah yang dah kosong, terbengkalai. Jadi ada banyak rumah berdiri-diri sebab kawasan itu akan dirobohkan untuk pembangunan lain. Jadi sebelum beliau berpindah, jiran-jiran yang lain, rakan-rakan yang lain telah pun dipindahkan terdahulu. Semenjak kawasan itu kosong, banyak rumah yang kosong, hampir setiap malam, bukan setiap tetapi hampir setiap malam, katanya Anissa akan kedengaran seperti seekor ayam, tapi bunyinya agak jauh. Casey, setiap kali kalau dengar bunyi itu, pada mulanya saya tak fikir yang bukan-bukan. Tapi lama-kelamaan, saya selepas dah tahu sebenarnya apakah bunyi itu, saya akan rasa takut. Jadi kenapa? Sebenarnya saudara, apakah bunyi seperti seekor ayam pada waktu malam, bunyinya jauh sangat. Sampailah pada suatu hari, katanya Anissa, saya ni berada dalam bilik tidur. Jadi, pada waktu yang sama, saya terbangun pada waktu malam. Malam tersebut saya tak dengar rancangan MJ12 sebab takut Kisi. Lazimnya, saya mendengar kadang-kadang saja secara live pada tengah malam. Kalau tidak, saya akan dengar Misteri Jam 12 hanya melalui saluran YouTube. Jadi malam tu memang tak dengar. Terbangun pukul 1 lebih pagi. Memang nak ketandas. Bangun saja bila buka mata, dengar bunyi ayam, seolah-olah dari jauh bunyinya. Pendengar 897, bunyi ayam tersebut mula-mula sayu, jauh. Dia akan bertukar menjadi satu hilayan yang menakutkan. Saya dengar dengan jelas, kata Anissa. Bila bunyi itu bertukar menjadi hilayan, menambahkan lebih takut. Saya takkan berani untuk ke dapur, malah nak ke tandas. Dalam bilik tidur ada tandas, saya pun tak berani nak pergi, Kisi. Begitu seramlah keadaan malam yang disebutkan, kata Anissa. Kadang-kadang saya kejutkan suami, tapi suami tak pernah pun dengar bunyi sesuatu yang menakutkan. Suami boleh tanya saya, mana dia dengar? Abang tak dengar apa-apa pun. Sampailah setelah beberapa kali terdengar pada suatu malam, saya dah tak tahan, memang nak terkucil. Saya bangun, pergi tandas dalam bilik. Masuk tandas, saya legakan diri saya. Setelah itu, saya keluar dari tandas. Bilik tidur saya memang gelap. Belakang katil adalah tingkap bilik. Tingkap bilik saya bukan jenis yang gelap. Jenis, kata beliau, di putih yang clear. Jadi kami hanya menggunakan langsi untuk tutup. Pada malam tersebut,
Kami, saya dengan suami tidur. Langsir tolak tepi, tingkap dibuka sedikit sebab panas. Keluar dari tandas. Dalam tandas dah dengar kisi bunyi macam ayam yang saya katakan awal tadi. Saya kuatkan semangat, buka pintu tandas terperanjat. Depan tingkap bilik di belakang katil saya kisi, ternampak sesuatu sedang memerhatikan saya. Saya tersentak. Lalu saya terpekik dan panggil suami. Abang! Suami saya sampai terbangun. Pendengar Ria 897, bila suami terbangun, melihat saya yang sedang terperanjat, ketakutan. Bayangkan, suami terus menghampiri saya dan berikan bantuan. Sampai ke saat ini, Casey, saya hanya akan berpindah pada bulan November nanti. Belum tahu tarikh yang tepat. Mungkin lebih awal, mungkin akan dilambatkan lagi. Casey, deret rumah saya hanya ada 4 lagi penghuni. 3 penghuni ini rumahnya sebelah menyebelah. Ini yang diceritakan pada saya. Jadi, misal kata, contoh, unit pertama, kedua, ketiga, semua sebelah menyebelah. Yang ini semua ada penghuninya. Kemudian, unit keempat, 05, 06, 07, 080, sampailah beliau ni merupakan unit yang ke-11. Jaraknya begitu jauh. Jadi bayangkan pendengar Ria. Memang menyeramkan. Tapi apakan daya Kisi, masa kami nanti untuk berpindah ke tempat lain. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Pendengar Ria 897, kita akan teruskan pengalaman selanjutnya. Dan ini kalau tadi pengalaman daripada seorang pendengar bernama Anissa dari Seberang Tambak. Yang ini pula pengalaman dari rakyat Singapura, ya, pendengar Singapura yang mengalami pengalaman yang menakutkan ini. Ceritanya pendek, tapi ini berlaku di Seberang Tambak, di salah sebuah warung kopi lah. Warung kopi di kampung nenek saudaranya. Jadi beliau ke sana bersama dengan ibu, bersama dengan ayahnya. Dan memang dahulu semasa kecil, semasa belum bertugas tu, hampir sebulan tu sampai 2 kali lah akan ke seberang. Sebab ibunya begitu rapat dengan nenek saudara. Jadi akan menjenguk datang, akan bermalam di sana seperti macam cuti pendek lah. Pemandangan kampung waktu kecil memang cantik, tapi sekarang ini dah berubah. Dan diceritakan oleh seorang pendengar yang bernama Yazid. Jadi pendengar Ria 897, Yazid menceritakan beliau ini sedang duduk pada satu malam ni lah, sekitar pukul 11 lebih malam. Warung kopi ini akan tutup jam 2 pagi. Jadi selepas beliau berada di rumah nenek saudaranya bersama dengan ibu, dengan bapaknya dan juga saudara mara yang lain lah, pada minggu tersebut tu mereka ada satu majlis keramaian yang berlangsung. Jadi ramai-ramai datang bergotong royong lah di rumah kampung. Jadi ini diceritakan oleh Yazid. Saya dah menderas tadi dan kisahnya agak pendek. Semoga anda terhibur dengan pengalaman yang disampaikan oleh Yazid. Yazid menceritakan Kisi, saya sebenarnya nak minum kopi, tapi entah macam mana nasib saya, kopi di rumah nenek saudara saya dah habis. Nak tunggu beli kopi, kena tunggu waktu pagi lah sebab kedai semua dah tutup. Tapi nenek saudara saya kata kalau nak sangat minum kopi, boleh keluarlah jalan kat depan sedikit, ada warung. Jadi warung tu tutup pukul 2 pagi. Tengok jam 11 lebih malam, masih sempat lah. Jadi saya tanyakan arahnya mana. Dia kata keluar ikut jalan ni, jalan terus, nanti akan nampak warung tepi jalan tu lah. Saya pun okey lah. Saya pun menunggang motosikal bapa saudara saya dan pergi ke warung yang disebutkan. Sedang tunggang motosikal Kisi, kiri kanan kampung lah, tapi ada juga hutan-hutan kecil, ada yang sedang bakar untuk halau nyamuk pada waktu malam. Jadi saya sedang tunggang motosikal, dari jauh dan nampaklah Kisi cahaya lampu. Ada beberapa warung lah, 2 warung kata beliau, yang kecil di tepi jalan. Saya pun letakkan motosikal saya di tepi lah. Memang Kisi, saya ni kalau malam tak minum kopi tak boleh tidur Kisi. Hairan selalunya orang minum kopi untuk tak tidur, saya pula lain. Terbaliklah, dia jadi satu tabiat kata beliau. Jadi Yazid pun pendekkan cerita.
Sampai dekat warung tu, saya pesanlah satu kopi lah. Katanya, cik, kopi pekat satu Saya pun cari tempat duduk. Jadi saya nak gambarkan Kisi dan juga pendengar Ria bagaimana agaknya kawasan sekitaran warung kopi tersebut lah. Jadi ia ada macam satu pondok kecil. Dalam pondok tu ada 3 ke 4 meja lah tempat duduk. Di luar pondok tu sampai berdiri sampai di belakang, agak jauh lah jaraknya meja yang saya duduk dengan meja yang terakhir di luar pondok. Dan meja yang terakhir tu, kalau jalan ke belakang lagi, saya rasa tu semak samun hutan. Ya, tempat sebelah kiri pun semak samun hutan. Jadi itulah meja yang terakhir. Jadi saya pun sedang duduk ni, dah pesan, saya duduk. Jadi saya terpandang tu, Kisi, dekat ujung tu ada seorang perempuan sedang duduk, seorang diri. Dan belakang tu memang gelap, tak ada lampu. Lazimnya orang saya tengok ni duduk semua dekat dalam lah. Saya seorang duduk di luar ni. Saya tengok, saya perhatikan lama sangat tau. Jadi pakcik ni pun datang. Dia datang, katanya Yazid. Dia bawa kopi pekat saya lah. Datang pada saya, dia taruh sini. Kemudian dia tegur saya, Kisi. Apa yang dia cakap ni membuat saya rasa terperanjat. Dia kata, kau jangan tengok lama-lama, nanti dia ikut kau balik, baru kau tahu. Saya pandang pakcik ni, Kisi, saya pandang pakcik yang berikan saya kopi ni. Saya tengok balik tempat duduk tu, budak tu dah hilang. Kisi, terperanjat saya, Kisi. Terus saya angkat kopi tu, masuk dekat dalam, duduk dalam warung tu lah. Jadi di situ juga ada beberapa penduduk kampung sedang minum, sedang berbual-bual. Saya masuk dengan secawan kopi, duduk sorang-sorang. Yang sedang duduk dengan kawan-kawan tu semua toleh tengok saya. Semua toleh tengok saya dan mereka mula bercakap, berbual-bual. Jadi saya pun macam tak sedap hati lah. Dengan segera saya habis minum kopi, saya baru nak balik ni. Pakcik yang sedang duduk ni di tepi meja saya, dia pusing. Nak gimana tu? Saya nak balik. Aku nasihatkan kau jangan balik dulu boleh? Kau duduk sini. Lagi 10-15 minit baru kau balik. Kau balik ni apa? Motosikal. Lebih baik kau duduk sini. Kisi, saya serba salah, Kisi. Dah lah tak bawa handphone. Cuma datang naik motosikal. Daripada warung tu menunggang motosikal nak balik rumah nenek saudara saya memakan lebih kurang dalam 10 hingga 12 minit. Jadi entah macam mana, saya duduklah. Saya order, pesan satu lagi minuman. Saya minum, Kisi. Kemudian sedang minum cawan yang kedua, pakcik tu pusing. Aku rasa dah cukup masa dah, kau dah boleh balik sekarang. Ingat, kalau nampak sesuatu, kau jangan tenung. Diikut kau balik baru kau tahu. Itulah pertama kali, Kisi. Dah berkali-kali sejak kecil saya balik kampung nenek saudara saya. Pertama kali terkena gangguan tersebut. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kita teruskan dengan pengalaman misteri anda. 669-11897. Selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Selamat malam, Mas Agus. Cik Mas Agus. Akan ke jenjang pelamin bersama Nida Um. Terima kasih, Cik Mas Agus. Cik Mas Agus, ini saya nak tanya. Cik Mas Agus ada kampung di Malaysia? Ada kampung keluarga ke macam mana? Ada saudara. Saudara. Tinggal di mana? Kawasan mana tu? Daerah Muar. Muar. Jadi pastinya anda pernah ke sana lah. Waktu malam tu macam mana keadaannya? Seram tak? Malam sana kampung, tapi alhamdulillah nampaknya tak ada apa-apa. Macam kebun aman lah. Ramai sunyi. Sunyi begitu je dah gelap-gelap, tak ada apa-apa lah. Jadi pengalaman Encik Mas Agus ni tentang apa ni? Silakan. Pengalaman ni masa dalam tahun 90-an lah. Saya anak beranak, termasuk anak saya lah. Masih dalam, anak saya masih dalam belasan tahun lah. Di sebuah hotel, tapi tak bilang negerinya kat mana dia, kira di Asia lah, yang terdekat. Tapi pulau di hotel tu cantik. Malamnya tenang. Saya menginap lah sana. Pada malamnya itu anak saya dia pegang gitar. Dia rehat lah. Dia rehat dekat balkoni. Dia punya hotel cantik. Bawah ada apa ni, kolam renang lah. Jadi relax lah. Tiba-tiba dalam dia rehat gitu,
tergesa-gesa masuk ke dalam ruangan tamu balik. Macam ni ruangan tamu kan dekat sebelah bilik tu bilik menginap dia tak bilang dengan saya apa sebab dia tak nak cakap. Bila besok paginya dia kasi tahu dalam dia nyanyi, buka gitar nyanyi tu, dengan nyanyi rehat relax tu, dia nama macam satu kain putih terbang melayang-layang. Itu paginya baru dia cerita. Hari itulah dia, pasal itulah dia kelengkap pun. Dekat daerah itu, balkoni itulah tempat dia relax itu. Taman yang sungguh indah, cantik. Terkenal juga tempat tu lah, tapi tak bilang lah itu je lah. Terima kasih ya Cik Mas Agus, terima kasih. Baik, pendengar ya, sini ada kiriman SMS yang ringkas saya terima dengan kodnya Club KLUB, jarak nama anda, kisah misteri dihantarkan ke talian 723146 daripada Ati kata, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya ingin ketengahkan satu pengalaman yang saya alami sendiri, dan pengalaman ini berlaku di rumah jiran sebelah. Waktu itu bukan waktu malam KC, sekitar selepas waktu asar. Saya ni disuruh datang rumah jiran. Sebenarnya dia minta saya tolong, yang dia nak ke kedai. Anaknya yang berusia 3 tahun masih nyenyak tidur. Jadi dia takutlah nanti anaknya bangun cari dia tak ada dan apa-apa berlaku. Jadi dia pun minta tolong saya. Dia kata pada saya, Ati, boleh tolong tak? Aku nak pergi kedai ujung lah. Engkau tengokkan anak aku sekejap boleh tak? Jadi saya kata boleh lah. Saya pun datanglah ke rumahnya. Rumah beliau dan rumah saya ni sebelah menyebelah sajalah. Jiran saya pun pergi ke kedai. Saya pun duduk dalam rumah di ruang tamu sedang menonton TV. Jadi sedang menonton TV ni waktu petang-petang hari KC, selepas waktu asar kalau tak silap saya. Pendengar Ria 897, cuba anda bayangkan. Saya nampak KC, ya, ada seorang perempuan keluar daripada bilik tidur. Bilik tidur rumah jiran saya ni lah. Saya pun terperanjat lah. Kenapa jiran aku kalau rumahnya ada orang dewasa disuruh aku jaga? Mungkin agaknya adik ipar beliau lah, sebab adik iparnya beberapa kali suka datang sana, tidur sana sebab dekat dengan sekolah adik iparnya. Dan ini berlaku di salah sebuah kawasan di Jurong Extension. Bayangkan Jadi bila saya terpandang perempuan tu masuk dapur, saya pun terperanjat lah. Tapi sebelum tu baru terfikir mungkin adik iparnya baru bangun tidur lah, tidur dengan anaknya. Saya pun buat bodoh. Setelah lebih kurang dekat 40 minit, kata beliau, jiran saya pun balik. Dia beri salam, Assalamualaikum. Saya jawablah salamnya. Saya pun bangun. Kemudian dia tanya, anak aku bangun tak? Tak, anak kau tak bangun, masih tidur lagi dalam bilik. Tapi adik ipar kau bangun tau. Dia tengok saya. Apa kau cakap? Adik ipar kau tadi dah bangun dekat dapur. Adik ipar aku? Dalam rumah ni tak ada orang tau. Kalau ada adik ipar aku, kenapa aku suruh kau jaga? Kau biar betul. Aku nampak tau tadi adik ipar kau masuk dapur. KC, dah petang-petang tu saya dengan jiran saya KC masuk bilik. Tengok anaknya sedang nyenyak tidur. Bilik sebelah pun tak ada orang. Masuk dapur, tandas, satu rumah cari tak ada orang. Meremang KC. Saya cakap, walaupun petang hari, bulu rumah saya meremang seperti ada sesuatu. Dah saya nak balik rumah takut. Jiran saya pun minta tolong sebab rumah saya tak ada orang. Anak pun belum balik sekolah. Saya duduk rumah jiran sampailah anak saya balik rumah. Itulah pengalaman yang menakutkan pernah berlaku. Mohon maaf kalau kisah saya tak seram. Terima kasih dari Ati berkongsi kisah dalam Misteri Jam 12. Okey, saudara pendengar Ria 897, terima kasih anda yang sedang bersama dengan kami di sini. Okey, di sini ada pertanyaan daripada seorang rakan dan mungkin anda ada jawapan pada soalan yang ditanyakan ini. Datangnya daripada seorang pendengar yang bernama Nas. Nas bertanya, KC, saya teringat dahulu ketika saya menjalani perkhidmatan negara sekitar tahun 1984. Wah, lama tu 1984, berapa tahun? Jadi, kata beliau, ketika kami mengadakan satu road march dalam hutan, beliau menceritakan di salah sebuah kawasan di Singapura ni, tak nak sebutkan nama tempatnya, salah seorang
salah seorang rekrut pada ketika itu terkena sampukan, terkena rasukan lah. Sedang kami road march dan itu sekitar waktu 7 lebih malam apabila budak Melayu ni membuka langkah silat depan yang lain. Jadi dimarahi oleh beberapa pegawai dan budak ini teruskan membuka langkah pencak silat dan salah seorang tiba-tiba kedengaranlah mengatakan yang ini dah terkena rasuk dan yang lain disuruh ke tepi. Saya ingat lagi platoon sarjan yang bertugas pada waktu itu mengeluarkan beri yang diletakkanlah di dalam backpack lah. Jadi beri itu diangkat dan dia mengambil crash pada beri tersebut dan dengan segera yang lain tu memegang budak yang sedang buat silat. Seorang budak sampaikan 4 orang kena pegang seorang budak ni dan masih lagi boleh bergerak yang 4 yang pegang. Sarjan ini mengambil keris tersebut dan letakkan di dahi budak tersebut dan membaca beberapa surah. Budak tu meronta-ronta. Bila saya tengok aksi pada ketika itu, saya terperanjat kenapa menggunakan keris pada beri tersebut sambil membaca beberapa surah yang dia tahu. Jadi bila teringat tentang pengalaman yang berlaku pada tahun 1984, saya ingin bertanya, ada tak mungkin signifikan ke sesuatu yang ada ataupun mungkin hantu tu hantu Jepun ke, takut dengan crash SAF. Terima kasih dan selamat malam KC daripada seorang rakan yang bertanya soalan. Jadi mungkin ada jawapan anda ingin Nas bertanyalah kalau ada soalan jawapan pada pertanyaan Nas tentang crash yang digunakan pada beri ketika perkhidmatan negara salah seorang budak terkena rasukan sampukan. Apa kata anda? Tapi sekarang saya jawab panggilan-panggilan anda. Boleh hubungi saya 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hai, siapa tu? Mak Yung KC. Mak Yung, apa khabar? Alhamdulillah. Kita apa khabar? Baik, sihat. Mak Yung ada apa dia? Ambon-ambon, tak lama lagi nak jadi pengantin baru. InsyaAllah. Terima kasih. Semoga berkekalan hingga ke dalam syurga jannah. Amin. Dan Mak Yung ada pengalaman tentang apa, Mak Yung? Ini pengalaman sendiri bukan macam itu hari Ini berlaku di mana? Dalam rumah, luar rumah ke macam mana? Ini tempat kampung. Silakan. Dah mula ni? Dah mula, silakan. Okey, terima kasih KC. Okey, cerita ni berlaku kira-kira 17 tahun yang lalu. Masa tu Mak Yung baru kata orang pengantin baru lah. Dalam 3 bulan lah. So kita balik kampung. Tempat Negeri Sembilan lah. Nak jumpa keluarga di sana lah. So waktu tu biasalah pengantin baru disambut dengan meriah sekali kan. So bila waktu malam tu biasalah kisah kampung kan gelap semua, bila lampu semua dah tutup kan gelap kan. So Mak Yung tidur rumah kampung ada dua rumah panggung dengan bahagian dapur kan. Jadi dapur tu diorang besarkan. Jadi dalam situ ada bilik lah. So Mak Yung tidur di situ lah. So bila waktu malam tu tidur Mak Yung mereng ke kanan tau. Tiba-tiba Mak Yung terlihat tepi Mak Yung ni, bila Mak Yung mereng ke kanan ni, Mak Yung terlihat ada seorang lelaki yang tinggi sekali, siap dengan pakai baju kurung Melayu dengan kain pelikat tau. So Mak Yung terjerit pasal tak sangka kan dalam bilik tu ada orang lain kan, kecuali kita berdua suami isteri kan. So bila Mak Yung terjerit tu semua orang-orang dalam rumah tu semua terbangun lah. So Mak Yung macam dah ketakutan lah, pasal tak pernah mengalami macam gini kan Kesit. So bila Mak Yung describekan orangnya macam mana, kurus, tinggi gitu, kata orang dalam gelap tu dan samar-samar tu Mak Yung dapat juga melihat objek yang orang yang berdiri itulah macam mana orangnya semua kan. Jadi Mak Yung dapat lihat dengan jelas tau Casey. So bila Mak Yung describe gitu, so orang Negeri Sembilan panggil nenek Wan kan. Sekali Wan Mak Yung cakap okey, jangan takut. Dia cakap dalam bahasa orang Nogori lah kan. Dia kata jangan takut, itu sebenarnya datuk yang datang tengok cucunya. So Mak Yung macam get surprise lah. Alamak, kita ada buat salah ke apa, ini bilik dia ke apa kan, kita tidur ke apa kan. Dia kata tidak, mungkin datuknya datang melawat sebab tak pernah tengok cucunya tak pernah balik kampung lah.
So bila besok paginya Wan Mak Yung tunjukkan yang tempat yang bilik yang kita tidur tu belakang tu, apa tahu Casey, ada kuburan di situ. Jadi macam ini Mak Yung tak tahulah. Kalau orang-orang kampung tu diorang kalau macam ada kematian ke apa, diorang lebih suka tanam atau kuburkan di belakang rumah. Jadi senang nak menziarah katanya. So maksudnya di situ khas untuk kuburan tu, khas untuk family lah Casey. Itulah pengalaman Mak Yung lah. Tapi tak seram sangat lah, tapi takut juga Casey. Memang seram lah kalau ada belakang tu kubur tu Tapi kata orang bila kita dah tahu itu Datuk kita datang melawat kita, jadi macam kata orang tak takut sangat lah Casey. Okey Casey, ni Mak Yung nak tanya, kalau Casey ingatlah dalam bulan Mei ada satu abang ni telefon Casey. Dia cakap dia ambil pinggan tu, dia ambil nasi dan letak lauk dalam pinggan. Tiba-tiba pinggan tu pecah. Casey ada ingat tak? Saya ada ingat, tapi tak kenal lah siapa abang tu, dah lupa. Yelah, Mak Yung pun dah lupa. Sebenarnya Mak Yung pun ada pengalaman tu juga, sama seperti dia juga. Kita ambil nasi, ambil lauk semua, tiba-tiba pinggan tu pecah. Tangan yang kita tatang pinggan tu tiba-tiba pecah daripada tangan Mak Yung. Jadi ini dalam rumah? Apa dia? Dalam rumah anda? Dalam rumah kat dapur lah. Tiba-tiba dia pecah, macam meletup gitu tau. Jadi kita orang Melayu penuh dengan, kata orang, dengan alamat-alamat yang tak baik. Katanya kalau tinggal pecah ada orang nak meninggal ke apalah semua ni kan. Tapi so far Alhamdulillah tak ada apa-apa yang terjadi. Mungkin Mak Yung rasa pinggan tu pecah sebab dia tak boleh tahan panas agaknya. Mungkin agak retak macam tu lah tapi dia bukan retak tau Casey, macam terperanjat, dia bunyi meletup tau. Berderai gitu, nasi semua berderai gitu, pecahan lah, macam pecahan gitu lah. Jadi agaknya ada lah mungkin penjelasan segi saintifik lah, mungkin molekul dia ke tak serasi Tapi kalau macam bagi Mak Yung lah, bukan kata kita tak percaya alamat-alamat orang-orang tua ni. Tapi bagi Mak Yung rasa nak sedapkan hati lah kan. Pinggan tu pecah sebenarnya bukan apa, dia dah tak boleh tahan panas. Itu je bagi Mak Yung, pendapat Mak Yung lah. Lebih daripada itu Mak Yung tak tahu lah. Terima kasih Mak Yung selamat tengah malam. Okey, sama, bye. Bye-bye. Baik, pendengar Ria 897, saya akan kembali dengan lebih banyak kisah-kisah anda di Ria 897. Apapun ingat setiap kisah hanya satu hiburan saja, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Terima kasih bagi anda yang setia bersama dengan saya setiap malam dalam rancangan Misteri Jam 12. Sebelum saya teruskan dengan kisah-kisah pengalaman misteri, ada beberapa komen, pendapat, pandangan ingin saya baca, dan juga ada beberapa pendengar-pendengar yang ada di Facebook. Terima kasih diucapkan kerana sudi bersama dengan saya setiap malam. Di sini saya ingin mengingatkan kepada semua, kalau saya tidak bertugas, sesiapa DJ yang ambil alih tugas, jangan jadikan rancangan ini sebagai tempat anda buat lawak lah. Sebab yang akhirnya yang nampak bodoh bukan DJ yang bertugas, tapi pendengar yang buat lawak. Dah terang-terang rancangan Misteri Jam 12. Jadi kenapa agaknya awak telefon dan buat lawak kan? Jadi ingatlah, kalau kita nak bodoh-bodohkan orang, kita sendiri yang bodoh dalam kategori tu. Jadi ingat, pastinya kita harus menghormati. Kalau kita nak orang hormat kita, kita hormat. Dan sebenarnya seperti saya katakan lah, rancangan ini berjaya bukan kerana DJ yang bertugas, tapi kerana anda yang kerjasama. Kerjasama tu dari segi email yang anda kirimkan, yang ceritanya baik-baik, tulisan anda tu memang menarik lah. Jadi
Selain dari itu, panggilan-panggilan yang saya dapat, yang saya terima, kiriman SMS dan sebagainya, dengan adanya dihimpunkan semua kisah-kisah yang baik dan menarik ini, berjayalah rancangan Misteri Jam 12, dan sebab itulah anda dengar rancangan ini. Dan saya pasti mungkin dahulunya ada yang belum tahu tentang wujudnya rancangan ini sebelum pukul 12 sudah masuk tidur, dan sekarang ini MJ12 dah menjadi satu mungkin teman anda setiap malam. Jadi kita haruslah sama-sama bangga dengan produk MJ12 ini, sebab bukan saja di Singapura, malah rakan-rakan di seberang tambak, di Brunei, di Batam Indonesia, di luar negeri juga turut mengikuti, walaupun tidaklah begitu ramai, tapi ada juga yang kenal dengan rancangan di Singapura ini. Jadi kenapa harus kita rusakkan rancangan kita sendiri? Jadi renungkanlah, fikirkanlah bersama, dan ingat, hormati DJ bertugas. Kalau ada rancangan, memang di Ria ni macam-macam rancangan. Ada yang lawak, telefonlah buat lawak. Kalau yang serius, kasih pendapat yang serius. Ada rancangan bual bicara kan, tentang masalah keluarga. Ada rancangan tunjuk bakat dengan Go Glam, macam-macam rancangan. Jadi kena tengok pada tempatnya. Okey, baik, kita teruskan dengan pengalaman-pengalaman misteri dalam bertemankan saya Casey. Terima kasih bagi ada yang di Facebook DJ KC, ramai yang sedang memantau rancangan ini. Antaranya kita ada siapa ni? Kita ada Benz Putra, kita ada Zul Aizal, siapa lagi? Muhaimin, Scrappy, Kai Pajito. Kalau KC buat Twitter, Twitter. Saya memang tak ada Twitter. Saya ada Facebook, YouTube dengan blog. Itu aja. Yang baru buka Flickr, gambar-gambar, jom cuba ajalah. Andy Drama, terima kasih kerana ada di Facebook saya. Firdaus Suhaimi, Lulaku Jeps, siapa lagi ni? Masri Muhammad juga katakan crash ini tentang tadi crash yang digunakan ketika budak tu kena sampuk tahun 1984, diceritakan oleh seorang rakan. Katanya Masri, crash yang dikatakan tu sudah blessed lah, mendapat mungkin ada entahlah oleh ketua-ketua agama di Singapura, sebab tu menggunakan crash tersebut. Mungkin benar, tidak pastilah, tapi itu yang diberikan pendapat oleh Masri Muhammad. Yang ini Yusrius, terima kasih juga. Muhammad Zairul, Avenge Sevenfold juga terima kasih. Yang lain-lain yang ada di Facebook, Wati Yifen dan yang lain-lain, terima kasih diucapkan. Baik, saya akan teruskan dengan pengalaman misteri selanjutnya. Yang lain boleh hubungi saya di 669-11897. Yang ini kiriman SMS saya terima ni, datangnya daripada seorang pendengar. Kiriman daripada okey, yang ini dia dari Kak Latifah. Kak Latifah kata, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya adalah seorang peniaga dahulu, tapi bukan peniaga di gerai KC. Saya meniaga dengan suami kayu basikal di pantai East Coast. Menjual juadah seperti karipap, juga popia dan epok-epok. Pengalaman yang saya nak ceritakan adalah ketika suami saya tidak dapat ikut kerana dia sakit. Jadi oleh kerana itulah sumber pendapatan kami, saya terpaksa keluar berniaga seorang diri berbasikal. Walaupun saya ni ada takut sedikit, tapi apakan daya, memerlukan duit untuk persekolahan anak-anak, katanya Kak Latifah. Jadi inilah kisah Kak Latifah ketika beliau berbasikal, menjual karipap, epok-epok, menjual popia lah di tepi pantai East Coast di Singapura. Baiklah, kisah kata Kak Latifah ketika dia berbasikal. Jadi di belakangnya ada satu kotak besar, di mana dia letak makanan lah yang nak dijual tu. Sedang Kak Latifah kata, saya ni kayu basikal KC, daripada kawasan McDonald di pantai East Coast ni, saya berbasikal. Mungkin untuk pendengar-pendengar yang tidak pernah kunjungi kawasan pantai East Coast di Singapura ini, pada waktu malam memanglah seperti biasa, pada pantai yang lain pun tidak ramai orang. Jadi kawasan McDonald, khususnya dekat kawasan pusat makanan segera tu, memang di situ adalah tempat yang paling ramai lah orang-orang akan berkumpul berkela, sebab situ tempat dekat dengan kemudahan, seperti ada 7-Eleven, ada tandas yang dekat dan sebagainya. Jadi ramai yang akan pilih kawasan itu untuk berkela. Lagipun situ pun ada jambatan bawah tanah tu, senanglah nak naik bas dan pulang ke rumah. Jadi kalau lagi tinggi, lagi jauh lah daripada kawasan-kawasan yang dikatakan banyak kemudahan tadi. Jadi bermulanya kawasan dekat pusat makanan segera tu, sampailah dia berbasikal ni kayu menjual, dan ada yang membeli, ada yang mendapatkan juadah yang dijual pada waktu malam. Sekitar
12 lebih tengah malam. Lazimnya kakak dengan suami, kata Kak Latifah, akan berbasikal dan menjual karipap popiah dan juga epok-epok sehingga jam 5 pagi kami akan pulang ke rumah. Sebab anak-anak perlu ke sekolah pukul 6.30 pagi. Jadi rumah kami pun tidak jauh sebenarnya. Kakak tinggal di kawasan Marine Terrace. Jadi Casey, waktu ini disebutkan sekitar 1 lebih pagi, katanya Kak Latifah. Kakak berada betul-betul selepas Bedok Jetty. Ada satu jetty yang panjang dikenali sebagai Bedok Jetty. Untuk pengetahuan anda, Bedok Jetty ini adalah tempat jetty yang digunakan oleh para pemancing lah, memancing sebab jettynya panjang dan boleh masuk lebih jauh lah dari tepi pantai dan senang dapat air ikan dalam, laut dalam macam tu lah. Jadi lebih jauh jarak daripada jetty tu, mungkin susah nak jumpa lagi pengguna-pengguna tepi pantai ni yang berkelah ni, sebab dah jauh sangat daripada kawasan-kawasan ada kemudahan. Jadi bila kakak ni berbasikal, entah macam mana tiba-tiba kakak berada dekat satu kawasan di mana seperti ada taman bunga kecil tu Kisi. Jadi banyak sangat tumpukan-tumpukan bunga, bushes lah di kawasan itu, dan jalannya bukan lurus, jalannya bercabang-cabang. Kakak pun kayu basikal. Bila kayu ni terbelok kiri, terbelok kanan, dan bila berada tengah-tengah, bau tempat tu harum. Memang tidak fikir yang bukan-bukan, sebab situ pun memang banyak sangat bunga. Jadi kata Kak Latifah, sedang berbasikal ni, kakak pusinglah masuk dalam tu, belok sana belok sini, dan setelah lebih kurang 5-10 minit kakak berada dalam taman bunga tu, kakak perasan yang kakak tak keluar-keluar, masih berada di tempat yang sama. Kakak berhentikan basikal, letak kaki di bawah ni, kemudian kakak tengok kiri, tengok kanan. Kakak dah tak tahu tempat mana kakak berada sebab penuh sangat dengan bunga-bunga yang menutupi penglihatan kakak. Jadi kakak pusing kiri, pusing kanan. Maklumlah dulu Casey memang tak ada handphone. Macam mana ni sekarang ni? Siapa yang nak tolong kakak? Kakak pun cuba kayu lagi basikal. Katanya Kak Latifah, kayu lagi. Sambil kayu, kakak cubalah belok kiri, belok kanan, masih berada dalam taman bunga yang disebutkan. Mustahil Casey kakak boleh sesat sebab kakak dengan suami pernah lalu dekat kawasan tu dan tak pernah memakan masa lebih dari 2 minit pun untuk lalu kawasan tu. Jadi rasa terperanjat dan rasa curiga pun ada. Kakak letakkan kaki kakak, kemudian kakak mula membaca Ayatul Kursi. Casey sampai habis kakak baca dan kakak berdoa, Ya Allah, aku mencari rezeki, tolonglah, lindungilah aku. Berilah bantuan malaikat-malaikatmu, Ya Allah. Kalau betul lah aku ni dihalang mencari rezeki yang halal, anak-anak aku nak sekolah pukul 6 pagi nanti. Jadi akhirnya kakak nikat, kakak berbasikal. Kayu Casey jumpa jalan keluar. Casey, kakak pandang belakang Casey. Pandang di belakang kakak, alangkah terperanjatnya, taman bunga yang mana kakak masuk tadi memang cantik, penuh dengan bunga. Bila tengok belakang, tempat tu jadi macam tempat yang tak terurus. Bunga-bunga layu, daun-daunnya yang dah layu, warna coklat bukan hijau. Jadi terperanjatlah Casey. Keadaan tu menjadi begitu teruk. Kakak pun tidak berani nak patah balik. Malah kakak kalau nak pulang jalan yang sama, kakak belok sebelah kiri, jalan menggunakan jalan raya utama ataupun main road. Jadi sedang berbasikal ni Casey, bau bunga wangi tadi mengikuri kakak. Sampai kakak pergi sejauh-jauhnya, sampai itulah bau wangi dapat kakak bau. Dari situ perasaan rasa tak sedap, seperti ada yang tak kena. Kakak pun batalkan niat untuk terus berniaga. Kakak menggunakan jalan raya utama, berbasikal kayu, bau wangi masih ikut Casey. Sampai tempat ujung tu, di mana dikatakan tempat restoran makanan segera. Kakak nak turun bawah, gunakan slope nak tolak basikal, jalan bawah jambatan bawah tanah. Bila sedang tolak basikal, baru nak belok seliku tau Casey. Jadi bila turun basikal tu tolak, sebelah kiri tu kakak belok dah terowong bawah tanah tu lah. Kedengaran bawah tanah suara perempuan menangis. Pendengar Ria 897, katanya Kak Latifah kakak dengar dengan jelas. Masih belum nampak lagi orangnya. Sebab apa? Diselindung oleh tembok. Penglihatan kakak tak dapat lihat. Belum nak masuk terowong ni dah dengar Casey suara orang menangis.
Kakak dah tak tahu nak buat apa. Kesi bayangkan, kakak tunggu Kesi dari pukul 3 lebih pagi sampai pukul 5:30 pagi kakak tunggu. Barulah ada sekumpulan budak-budak remaja ni berjalan nak gunakan toruong tu. Baru kakak ikut budak tu dan jalan bersama-sama dengan mereka. Dan Kesi, itulah pengalaman kakak, satu-satunya pengalaman berniaga seorang diri tanpa suami di sisi kakak. Macam-macam gangguan terkena, tapi yang ada pun nasib baiklah hanya terbau dan hanya terdengar. Kalau kakak ternampak, kakak boleh pingsan agaknya. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kesi. Yang ini ada kiriman email yang baru masuk ni tadi banyak pula tu dia kirim Namanya mana ni, Ida. Katanya ini berapa banyak email dia kirim ni. Jadi Ida, saya tertarik dengan kiriman email. Tajuk email Ida ini pocong dalam rumah. Kesi tolong baca. Lepas tu ada bracket lah, katanya pocong dalam rumah. Kata Ida di sini, mohon maaf Kesi kalau saya kirim banyak sangat sebab ini berlaku baru semalam dalam rumah saya. Dan sekarang ini rumah saya ni dalam proses disema dan dibersihkan. Saya ingin berkongsi dengan pendengar-pendengar yang sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12, rancangan kegemaranku. Terima kasih pada Ida. Kesi, sebenarnya saya dengan suami baru saja berpindah rumah yang baru. Jadi beberapa kali ibu saya suruh mungkin buatlah rumah doa selamat di rumah itu, kalau tidak pun semah rumah. Saya dengan suami tidak percaya tentang semah rumah dan sebagainya. Jadi katanya di sini sebenarnya rumah yang kami miliki pun yang pertama lah, yang ini merupakan rumah yang ketiga mereka berpindah. Jadi rumah yang pertama, rumah yang kedua tak disema, tak buat apa-apa pun, tidak ada apa-apa gangguan. Jadi kami percayalah yang ketiga pun buat apa nak buat kan, benda-benda yang tidak mendatangkan faedah. Saya pun iyakan sajalah. Sampai kan ibu saya tanya pun saya iyakan saja. Dan akhirnya apa yang berlaku semalam Kesi, ketika saya dengan suami sedang duduk di ruang tamu, jadi saya suruh suami masuk dalam bilik, ambilkan bantal. Suami masuk dalam bilik, kemudian suami lari keluar, lintang pukang depan saya. Pertama kali saya nampak suami saya sampai tercungap-cungap kerana dia ternampak sesuatu. Saya tanya, apa ni bang? Suami mati-mati tak nak beritahu saya. Katanya di sini dia memberi alasan suruh saya buka lampu. Suami buka lampu bilik, buka lampu dapur, buka lampu bilik satu lagi, ruang tamu. Saya tanya lagi, mati-mati dia tak nak beritahu saya. Jadi Kesi, akhirnya bila suami dah tenang, saya tanya lagi, suami berdiam diri. Suami mengatakan nanti abang bilang lah. Jadi awal tadi pagi suami memberitahulah mak saya, dan mak saya memarahi kami dan menyuruh semah rumah. Jadi petangnya pula mak datang. Waktu itu suami dah ke tempat tugas. Mak saya datang dengan seorang abang ni lah untuk tengokkan rumah. Rupa-rupanya Kesi, rumah yang saya beli ini dah lebih kurang beberapa tahun kosong tau Kesi. Ini pun saya dapat tahu dari jiran sebelah. Setelah kejadian malam tersebut baru sibuk-sibuk nak tanya. Bila tanya, katanya dah lebih kurang 2 tahun rumah ni tidak berpenghuni. Saya dengar pun terperanjat. Dan mengikut penghuni jiran sebelah ni mengatakan, rumah saya ni dahulu adalah rumah bekas tukang ubat. Tukang ubat, dia tak tahu tukang ubat urut ke, tukang ubat tradisional ke. Tapi dia kata ramai juga orang keluar masuk rumah ni yang tak dikenali. Tapi kabar angin mengatakan tukang ubat. Saya dengar aja saya dah takut. Pakar itu mengatakan ada baiknya saya dengan suami jangan ada di rumah ketika dia menyemah rumah tersebut. Takut-takut nanti bila saya dah terpandang, saya pun dah takut nak duduk dalam rumah ni. Jadi saya serahkan rumah tersebut pada pakar yang bernama Haji Hashim untuk menyemah rumah dan membantu saya. Saya harap-haraplah kalau Haji Hashim sedang mendengar sekarang ini dapat membantu suami dengan saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Dari pengalaman Ida, rumah pertama tak pernah disema, tak pernah mungkin ada baca doa selamat. Rumah kedua pun sama, tidak ada apa-apa gangguan. Senang cakaplah. Bukan bermakna kita dah pandu kereta 12 tahun kita tak akan pernah kena aksiden. Fikirkanlah. Saya kembali selepas ini, anda jangan ke mana-mana. Misteri Jam 12 akan diteruskan dengan pemanggil kita di ujung talian dan juga ada kisah yang ingin saya ketengahkan. Yang ini adalah satu kiriman email, bukan email, SMS yang saya terima. Datangnya daripada
Mana pula SMS saya ni? Ini dia. Daripada pendengar kita yang bernama Pok Den. Pok Den Jadi yang tadi apa ni yang kirimkan Pok Den dikatakan di sini isteri beliau seolah-olah hayal isterinya hayal ketika beliau dan isterinya memancing di kawasan Sembawang di belakang masjid. Jadi anda tahulah kawasan mana. Akan saya kembali dengan kisah itu. Anda jangan ke mana-mana, terus bersama dengan saya KC dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik saudara, sebelum saya jawab panggilan yang terakhir, biasa hari Isnin kan, Uncle pun dah standby, dah lama lambai pada saya. Yang ini Pok Din bercerita, kisahnya ringkas dari kiriman SMS. Beliau mengatakan pernah memancing di salah sebuah, katanya di sini, apa ni? Oh dia dah. Di salah sebuah kawasan di Sembawang belakang masjid ketika beliau dan isteri memancing. Waktu itu saya dengan isteri sedang duduk KC. Kami sedang duduk makanlah roti sandwich yang dibekalkan oleh isteri. Di belakang kami adalah khemah. Jadi kami pun berada di luar khemah. Tidak jauh depan kami tepi pantai di mana kami pacakkan dua joran yang saya bawa bersama. Sedang makan ni KC. Mula-mula berbual rancak dengan isteri. Kami berbual, isteri pun melayan dan saya pun katanya Pok Din menambahlah roti sandwich yang isteri bawa. Tiba-tiba KC, saya bercakap ni, saya macam perasan, isteri saya tak layan saya. Bila saya pandang, isteri saya dah berdiam diri. Saya panggil, awak, isteri saya tak layan dan tak pandang pun. Dia hanya memandang ke satu arah. Dan yang menghairankan saya, apabila saya tengok isteri saya sedang pandang belakang KC. Di belakang khemah kami ada satu pokok yang besar sangat-sangat. Dekat pokok tu baru saya perasan KC, ada seperti joystick orang bakar dan pacakkan di sana. Ada juga satu berhala kecil yang terdapat pada pokok tersebut. Jadi isteri sedang memerhatikan. Saya panggil isteri lagi, isteri tak layan. Saya tepuk tangan isteri pun tak toleh tengok saya. Jadi saya dah rasa tak sedap hati. Meremang bulu rumah saya. Saya lihat sekitaran saya. Baru saya perasan KC yang saya dengan isteri sahaja yang berada dua orang di tepi pantai Sembawang itu. Jadi bila saya tengok kiri kanan tak ada orang, saya mula rasa takut dan mula rasa terperanjat. Dipendekkan cerita, nasib baiklah di belakang saya ada masjid. Saya dah tak tahu nak buat apa sebenarnya. Saya takut bila saya baca surah-surah tertentu, isteri saya kena rasuk, kena sampuk, dah tak tahu nak buat apa. Jadi saya ni dalam hati tawakal. Saya minta izin, kemudian saya berdiri, saya lari ke arah masjid. Nyaris-nyaris KC, ada kumpulan rombongan dari masjid ni, mereka masing-masing nak naik kenderaan, dah nak pulang. Saya lari minta tolong. Bila datang balik, isteri saya masih berada di tempat yang sama, sedang duduk pandang ke arah pokok tersebut. Jadi salah seorang lah, saya rasa tu mungkin Pak Imam masjid tu, kalau tak silap saya. Dia minta izin saya, boleh tak saya pegang isteri awak? Saya kata boleh. Jadi dia pun ambil kain yang dipakai tu, seperti kain sarban tu. Dia pegang dahi isteri saya, kemudian dia baca sesuatu. Isteri saya terus terbaring KC, pingsan depan mata saya. Kemudian dia ambil air yang dibawa bersama. Dia suruh saya ambil, sapukan ke muka isteri. Saya sapukan. Isteri saya terkebil-kebil matanya dan tanya, kenapa, apa jadi? Pak Imam tersebut nasihatkan saya supaya bungkus barang-barang pancing, khemah semua balik. Jadi mereka semua tunggu saya KC, simpan barang-barang pancing untuk pulang ke rumah. Itulah peristiwa. Dah banyak kali pergi sana memancing, tak pernah kena. Satu-satu kalinya saya ingin ketengahkan. Terima kasih dari Pok Din. Wah, itu dia Bayangkan pendengar Ria 897, Pok Din berkongsi pengalaman. Jadi kalau ada pengalaman misteri anda ingin berkongsi dengan saya, anda boleh hubungi saya di 669 11897. Dan ingat, setiap kisah hanya satu hiburan. Mungkin ini panggilan yang terakhir lah sebelum saya tutup tirai. Silakan. Hello Ria, siapa tu? Halo Casey, apa kabar Ren? Pak Raden ada kronik kes ya? Ya, Pak Raden, silakan Pak Raden. Ya, ini Pak Raden dah cerita Casey. Antara ibuan, banyak ibu, ada juga ibu. Ini bukan kerana Pak Raden selalu sayang ibu. Tapi ini apa nak bikin Casey? Ibu yang keturunannya mempunyai saka yang dipanggil hantu raya. Ini Pak Raden
Pak Din jarang nak cerita. Selalu Pak Din suka langsung dapat chronic case yang tentang love problem aja. Tapi ini satu chronic case yang Pak Din agak sedih. Pak Din harus cerita. Sebenarnya Casey, ibu kita ni kadang-kadang dia baik Casey, tapi apakan daya dia telah mewarisi seseorang. Ibu ini telah mewarisi hantu raya dari keturunan dia Casey. Dan apa yang Pak Din nak cerita ni yang paling malang sekali Casey, setiap anak-anak dia tu menghindari dia Casey, takut kerana dia akan dia sebelum dia kembali Casey, dia ingin nak paskan atau mewarisikan benda simpanan dia ni kepada anak-anak dia. Sebab saka ni Casey, dalam antara saka lain orang tak boleh. Yang boleh diwarisi melalui hanyalah dengan darah keturunan. The blood is the one that boleh. Itu pasal Inggeris cakap blood is thicker than water. Darah itu lebih pekat daripada air. Jadi apa yang Pak Din nak cerita Casey, tapi alhamdulillah Pak Din dapat terminator.com.chronic ini hantu raya Unseen Force ni. Apa terjadi Casey, apabila dia ini Pak Din diketemukan jodoh oleh seseorang yang siapa Casey tahu tak? Jiran kepada wanita ni Casey. Seorang ibu ni Casey, siapa yang berjaga dia Casey, akan terjadilah satu kecelakaan, iaitu diorang akan jadi apa yang dipanggil apa Casey, mudarat dalam badan diorang. Hantu raya ni akan Casey akan mengisap darah anak-anak kepada ibunya ini melalui cara bagaimana Casey, akan meresap di waktu malam. Dan apabila malam, dalam Casey bayangkan kalau setiap kali titisan darah tu dapat disedot, akan disedot tak apa Casey, akan mendatangkan mudarat dan muka mereka tu akan pucat dan mereka akan kena kronik penyakit seperti apa tau Casey, hidup segan mati tak mau. Sebab Casey, benda hantu raya ni Casey adalah satu golongan alam gaib yang boleh amat serius dan kronik. Diorang boleh menyambar jadi muka mak kita, dan diorang boleh menyamar jadi muka isteri kita, dan diorang juga boleh diperintahkan, boleh diorang ada connection dengan sahabat baik diorang. Siapa tahu diorang punya best friend, Cepon, Pontianak, diorang punya membership organisation. Jadi apa nak terjadi, Pak Din cerita, apabila jiran ni beritahu Pak Raden, Pak Raden jadi kesian. Pak Raden dia cakap dengan Pak Raden nanti ada anak perempuan ni seorang anak perempuan yang soleha, dia sanggup tak kahwin Casey, jodoh dia ada, dia tak Casey. Apabila seorang ibu Casey mempunyai hantu raya, kadang-kadang anak yang dia pelihara tu, kadang-kadang siapa yang menempel dengan dia, yang dekat dengan dia, akan jadi pelalau badan Casey. Apabila orang datang nak meminang, tak ada seri cahaya jodoh di wajah dia, dan muka dia tu tidak ada penarik. Sebab apa? Hantu raya tu telah bersatu dengan wajah dia. Jadi muka dia tu tak ada elok tau, satu romantik cahaya dapat seri jodoh dekat muka anak dia. Itu Pak Din tak kisah. Yang Pak Din nak cerita Casey, malangnya sekali ibunya ni Casey, siapa tahu jiran sebelah dia ni selalu berbaik dengan anak perempuan yang jaga. This woman Casey, banyak anak-anak dia menghindari dia, semua lari daripada dia. Sebab apa Casey? Tahu anak ibunya ni menyimpan pelihara, dan Casey tahu hantu raya ni Casey, dia pelihara dekat dalam kocek dia, di dalam poket depan dia Casey, kadang-kadang di belakang dia. Apabila kadang-kadang dia mempunyai satu dendam, setiap anak menghindari dia, dan dia telah geram, dan dia telah melepaskan hantu raya ni kepada anak-anak dia agar anak-anak dia boleh terima. Tapi kerana anak dia tak mau terima, satu-satu anak dia jadi bahan kronik hantu raya ni Casey. Dan akhirnya yang paling malang, anak yang tinggal dengan dia Casey. Pak Din, bila Pak Din datang untuk tengok anak perempuan dia ni, Pak Din tak kenal anak perempuan dia, tapi Pak Din dipanggil oleh jiran dia. Dia panggil anak perempuan dia tu, "Meng, kau datang di rumah makcik. Pakcik nak kenalkan kau dengan satu orang." Jadi jiran ni seorang hamba Allah yang soleha. Dia tu kesiankan anak perempuan. Casey bayangkan, dia seorang wanita yang cantik, tapi muka dia dah seperti pucat, macam orang sakit HIV pula, macam AIDS pula, macam orang sakit VD, macam orang sakit macam virus
kronik yang begitu sakit, yang sakit seperti HIV yang pucat. Jadi tujuan Pak Adin nak cerita Casey, Pak Adin diketemukan jodoh, panggil wanita ni. Jiran dia cakap, Meh datang sebab dia baik dengan jiran dia, suka hantar lauk. Dia Pak Adin datang rumah dia, di rumah perempuan jiran di sebelah. Dan Pak Adin tengok, bila Pak Adin datang nak membantu Casey, mak perempuan ni tahu. Perempuan, orang yang ada simpan nantu raya Casey, diorang ada informasi kalau siapa cuba nak intrude diorang punya privacy atau cuba nak menghapuskan simpanan dia. Jadi itu pasal Pak Adin cakap, bila Pak Adin datang, Pak Adin ketemu dan Pak Adin tengok muka perempuan tu, Casey tahu tak, segak wajah wanita tu ibarat kesian Casey, macam wanita macam ayam berak kapur. Apa tahu, tak ada aura dia, terus tak ada, muka dia macam antara pucat dan tak ada darah. Jadi Pak Adin datang, Pak Adin kasih tahu dengan dia, Pak Adin ni ada awak dengan ibu awak tu, awak sayang. Dia mengaku, Pak Adin, tak ada orang nak ambil ibu saya pelihara ibu saya dan turaya Pak Adin, dan saya jadi mahan daripada makanan turaya ni. Saya tahu bila malam saya rasa badan saya macam diinggap orang, macam satu gigitan yang amat sakit di belakang badan saya. Sebenarnya Casey, turaya tu menginggap dan ambil darahnya sebagai taruhan kepada ibu yang tak bertanggungjawab, yang tak beriman Casey. Pak Adin cakap semua ibu baik. Mungkin ini antara ibu yang golongan dah tempah, dah book one ticket to hell, dah tempah satu tiket ke neraka jahanam, apa nak buat. Jadi cuma Pak Adin cerita, bila Pak Adin membantu dia, Pak Adin panggil dengan dia, Pak Adin cakap, tak apa, kau malam ni, Pak Adin kan nak cerita macam mana cerita ilmiah dia. Pak Adin masukkan sesuatu dalam cahaya nur wajah dia melalui dengan kalimah kalamullah. Jadi Pak Adin cuma tiup di bahagian cahaya mata dia Casey. Sebab Pak Adin cerita satu Casey, antara benda-benda gaib, cik pun alam gaib, jin kafir, majusi atau benda-benda hantu raya Casey, mereka menyerang orang tu melalui dari panca indera, melalui dari the power of the eyes. From the eyes contact to eyes contact, that's where diorang boleh meresap. Jadi itu pasal orang kalau hipnotis orang pun melalui mata. Dan alam gaib menyerang orang melalui pandangan mata. Dari mata turun ke hati bagi orang bercinta. Tapi bagi orang yang ilmu sihir, hantu raya alam gaib, kronik unseen force, fall unseen force, diorang menyerang melalui pandangan mata dan merasuk ke dalam seluruh anggota badan. Dan dari mata jugalah Pak Adin menolong dia, mendiupkan sesuatu yang Pak Adin tak nak cerita. Dan bila dia balik, bila dia tidur, hantu raya yang simpanan maknya dari kocek tu tak dapat berluasa bermaharaja lela. Dan hantu raya tu telah datang dekat rumah Pak Radin. Tak dapat nyamuk, kerambu dia bakar, tak dapat macam tak dapat tembak cowboy, attack Dayak. Jadi Pak Adin terpaksa bertempur dengan kronik unseen force, hantu raya saka keturunan mak dia. Dan Alhamdulillah, bila Pak Adin dapat terminated hantu raya saka mak dia, malang 1000 kali malang Casey, mak dia telah kembali ke rahmatullah. Sebab apabila kita dapat menewaskan saka orang yang punya diri itu, galang ganti maknya akan kembali Casey. Itu pasal sesiapa kalau simpan saka, cepat-cepat bertaubat nasuhah, keluarkanlah. Sebab apabila dia dihapuskan, dia akan mencari ibu orang yang penjaganya. Apabila dia dihancurkan dengan perjalanan kalimah kalamullah yang bilhaq, maka terjadilah yang Tuhan punya akan binasa. Kau pelihara aku mati, kau akan mati. Maka apa nak bikin ibu yang malang ini, bila Pak Adin lepas telefon, mak jiran cakap Pak Adin ibunya dah meninggal Pak Adin. Maka ini sebab daripada apa? Kerana senjata yang disimpan telah makan tuan. Maka apa nak bikin, that poor old lady has booked one way ticket to hell. Tapi doakanlah, sangka baik, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa ibu yang menyimpan hantu raya yang berlolasa, akhirnya nak cari saka anaknya jadi viktim. Tapi kronik kes hantu raya.com.som.com termination unseen force telah dikronik, itu telah diterminated oleh Pak Radin. Baik, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Uncle, sorry Uncle, all yours Uncle. Jumpa anda esok malam dalam rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih.